Assalamualaikum Ustaz. Kita nak mulakan ya ke? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir untuk kelas perkemas bacaan tajwid oleh Ustaz Nazri. Dijemput Ustaz untuk meneruskan majlis kita hari ini. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulakan perjumpaan kita, kelas kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum saya mulakan, suara saya jelas? Boleh semua dengar dengan baik? Dengar Ustaz. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya di atas hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah ya, pada pagi ya hujung minggu yang berbahagia ini kita sama-sama ya diberi ruang ya dan kelapangan ya. Mungkin ada di antara kita yang ada program pada pagi ini, tapi alhamdulillah ya korban masa waktu ya untuk hadir ya bersama-sama dengan saya dalam kuliah perkemas bacaan tajwid siri 5 ini ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini ya, datangnya kita di sini dengan niat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua, dan seterusnya ya diberikan kesihatan ya, kesembuhan dan keselamatan ya, dijauh daripada segala musibah ya. Dan begitu juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keberkatan majlis ilmu ini Allah Taala membuka pintu kefahaman kita, memberi kekuatan kepada kita yang untuk terus menuntut ilmu, belajar ilmu Al-Quran ini, dan seterusnya mengamalkan apa yang kita belajar dan kongsikan ya dengan ahli keluarga kita dan masyarakat setempat kita, insya-Allah. Jadi terima kasih ya kepada yang dihormati, terima kasih kepada Datin ya Rajihan Aliza. Begitu juga dengan tim pengurusan yang ya terus menerus ya komitmen ya, saya lihat 100% ya dalam menjayakan program-program Al-Quran ya, qiraat, taranum dan sebagainya ya, di bawah Al-HQ Center ya, Al-HQ Center. Mudah-mudahan segala ya amalan ya, segala usaha yang dilakukan ini mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya pada Ramadan ya, dilipat kali gandakan insya-Allah. Dan itu juga terima kasih ya kepada para penyumbang ya yang menyumbang kepada Harsh Qiraat Center ya. Mudah-mudahan terus dimurahkan rezeki ya, bagi melancarkan lagi program ya, bagi supaya ya program ini dapat diperkemaskan lagi ya, ditambah baik ya. Terima kasih semua ya yang hadir, begitu juga ya secara langsung yang tak langsung ya. Inilah ya, kita semua ni ya saling bantu membantu ya, saling meraihkan ya, supaya program yang dirancang itu ya berjalan dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kalau semua dah bersedia pada pagi ini ya, kita akan mulakan ya siri kita. Pertemuan kita ni adalah pertemuan yang kelima.
ya untuk perkemas bacaan tajwid ya. Jadi kepada para peserta yang masih baru ya ataupun mungkin hari ini ya baru bersama dengan kita ya, bolehlah ya sertai kita ada grup Telegram ya untuk maklumat lanjut ya supaya kita ketinggalan ya. Kemudian ya nota-nota boleh dapat ya di website ya RH Qiraat Center ya, nota-nota daripada siri 1 sampai ke 4 dia boleh rujuk ya dengan pihak admin nanti. Yang belum masuk boleh masuk sertai ya kumpulan grup kumpulan Telegram ya. Mudah-mudahan segala maklumat ya bukan sekadar kelas ini sahaja, maklumat-maklumat kelas lain tu kita dapat makluman ya dan kita dapat kata apa setting masa kita lah ya, dapat menyediakan masa ya yang sesuai untuk kita hadiri insya-Allah. Okey, jadi siri yang kelima ini adalah rentetan ya daripada siri pertama, siri kedua, siri ketiga dan siri keempat. Ya, jadi mungkin kalau yang ada ketinggalan ya yang baru sertai boleh dapatkanlah ya nota-nota sebelum ini untuk kita rujuk ya supaya kita tidak ada miss ya maklumat ya tentang apa yang kita bahaskan ya, apa yang kita bincangkan. Jadi ilmu tajwid ataupun ilmu yang kita nak bincangkan ini adalah ilmu yang paling asas lah, yang sepatutnya kita pelajari, yang kita ketahui dan kita fahami ya. Sebenarnya dalam ilmu bacaan Quran ini sejauh mana yang perlu kita faham, sejauh mana yang perlu kita kuasai ya agar bacaan kita itu kita dapat mempertingkatkan daripada sudut kualiti bacaan, dari sudut bacaan secara bertajwid ya, daripada sudut qiraatnya ya, supaya menepati ya seperti mana yang diambil ya daripada guru ke guru sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam ilmu tajwid ini ya, ilmu tajwid ini dia ada dua komponen yang besar lah ya, ada dua komponen yang besar. Satu yang berkaitan perbahasan tentang huruf-huruf Al-Quran. Jadi di situlah ya akan dibincangkan secara detail ya tentang hukum-hukum bacaan, hukum nun sakinah dan tanwin, hukum mim dan segala hukum-hukum lah berkaitan dengan panjang, pendek, dengung, tak dengung ya, yang berkaitan dengan huruf-huruf ya. Okey, itu komponen yang pertama. Dan komponen yang kedua iaitu melengkapkan ilmu tajwid tersebut adalah ilmu yang berkaitan dengan waqaf ibtida ya. Ilmu yang berkaitan dengan waqaf ibtida. Jadi ilmu waqaf ibtida ni adalah ilmu bagaimana supaya kita dapat ya memberhentikan bacaan dan memulakan bacaan itu dengan baik dan betul insya-Allah. Ya, selagi tak belajar waqaf ibtida, selagi itu bacaan kita itu masih belum sempurna walaupun kita dah kuasai ilmu tajwid ya, ilmu berkaitan dengan hukum hakam tu dengan baik, tetapi pelengkapnya adalah ilmu waqaf dan ibtida ya. Sebab apa? Sebab kita nak baca Al-Quran bukan semata-mata bertepatan dengan bahasa Arab tetapi bertepatan dengan maksud yang dikehendaki ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi baik. Semua dah bersedia ya. Kita tengok kepada page yang saya ya, layarkan ini. Ini sedikit kita refreshment balik, kita ulang kaji balik tentang bagaimana ya, penamaan ya, hukum itu terjadi ya. Jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan. Sebab biasanya kalau kita buka buku tajwid terus saja hukum nun sakinah dan tanwin contohlah ya, ataupun terus saja hukum sekian-sekian ya, hukum mim mati ataupun hukum lam ta'rif dan sebagainya. Jadi bagaimana penamaan hukum itu terjadi? Ini dia punya kronologi ya, iaitu berasal ya first kali daripada huruf tunggal lah ya, huruf tunggal ya, yang mana kalau huruf tunggal ini kita hanya bicara tentang makhraj ya, begitu juga dengan sifat, begitu juga tentang kaedah bacaan bila dalam keadaan berharakat ya, yang melibatkan baris atas, melibatkan baris bawah, melibatkan baris hadapan ya. Sebab itu kalau
kita lihat kalau untuk asas bacaan Quran kan ada kaedah muqaddam, kaedah iqra dan berbagai-bagai kaedah lagi ya, untuk supaya seseorang yang nak mula baca Al-Quran itu betulkan dulu huruf tunggalnya ya. Cuma tinggal lagi baik tak baik sebutan itu tertakluk kepada guru ya. Kalau guru tu ya faham tentang kepentingan ya, penguasaan dalam kefasihan huruf tunggal tu, makhraj dan sifat, maka murid tu akan dapatlah ya, ilmu sebutan yang huruf tunggal yang betul ya, yang fasih. Jadi insya-Allah daripada huruf tunggal itu ya, apabila dia bertemu dua huruf, mana berlaku dua pertemuan, huruf tunggal yang pertama berjumpa dengan huruf tunggal yang kedua ya, sekiranya dia melibatkan harakat ya, maka akan jadilah hukum ya shaghir ya, kabir dan mutlak. Jadi shaghir ni apa dia ya, iaitulah yang pertama adalah huruf yang pertama itu adalah sakin ataupun mati, huruf kedua adalah berbaris ya. Kemudian ni kita ulang kaji sedikitlah. Kemudian yang kedua kabir ya. Yang kedua kabir ini iaitulah huruf pertama berbaris, huruf yang kedua pun berbaris. Bila dia bertemu dua huruf ya, bila bertemu dua huruf. Kalau satu huruf tadi dia tak ada hukum apalah. Kemudian bila huruf pertama pula berbaris, huruf kedua pula sakin, ia berlawanan dengan shaghir tadi, itu namanya mutlak ya. Namun kita faham bagi riwayat Hafs an Asim ya, dari Imam Syatibi ya, secara umumnya dalam hukum tajwid ini hanya tertentu pada ya, pada hukum shaghir sahaja ya. Jadi hukum-hukum yang berlaku dalam bacaan Quran ataupun dalam ilmu tajwid hanyalah pada shaghir sahaja, iaitu huruf pertama itu mestilah sakin dan huruf yang kedua itu adalah berbaris ya. Okey, itu yang menjadi permulaan kepada hukum ya. Dan ada juga ya yang tidak dibicarakan di sinilah ya, mungkin akan datang, iaitu bagaimana huruf pertama mati, huruf kedua pun mati. Bertemu dua sakin. Itu dalam kita akan bahaskan nanti dalam iltiqa' sakinain ya, pertemuan dua huruf yang dua-duanya mati. Apa nak buat? Siapa yang nak terima baris? Siapa ya, baris huruf pertama ke, huruf kedua ke? Kita akan bincangkan nanti insya-Allah ya. Slow-slow insya-Allah. Ya, sikit-sikit ya, kefahaman ya, baru kita boleh faham dan boleh pergi jauh. Okey, itu sekiranya melibatkan harakat ya. Kemudian dua pertemuan juga ya, dalam dua pertemuan ini juga ya, melibatkan pertemuan makhraj dan sifat. Ya, huruf pertama, huruf kedua tu. Yang tadi kalau pertembungan melibatkan baris, maka akan lahirlah hukum-hukum bacaan tadi ni ya, shaghir, kabir dan mutlak. Tapi dan masa yang sama dalam bacaan kita dalam satu kalimah, dalam satu ayat itu, dia tak lari daripada makhraj dan sifat ya, zat huruf tu sendiri ya, huruf pertama dan huruf kedua tu. Sekiranya yang pertama itu ya, makhraj dan sifatnya bersamaan ya, iaitu dinamakan tamathul ataupun mutamathilain ya, maka dia akan baca dengan idgham. Begitu juga sekiranya makhraj dan sifatnya iaitu tajanus ya, sama makhraj lain sifat ya, maka dia akan dibaca dengan idgham. Maknanya huruf pertama itu akan masuk pada huruf yang kedua jika berlaku pertembungan inilah ya, dinamakan tajanus. Dan satu lagi taqarub ya, tajanus juga disebut dengan mutajanisain ya. Kemudian taqarub ya, yang berhampiran pada makhraj ya. Yang berhampiran pada makhraj ini ya, maka huruf pertama itu akan digabungkan dengan huruf yang kedua. Itu ragam-ragam huruf yang perlu kita fahami lah ya. Bukan hanya kita tahu saja hukum, tetapi kita tahu kenapa dan mengapa hukum itu terjadi, iaitu hasil daripada pertembungan dua harakat dan hasil pertembungan daripada makhraj dan sifat ya, itu punca. Kemudian jika saling berjauhan disebut taba'ud ya, kalau taqarub tadi ataupun disebut dengan mutaqaribain, kita biasa dengar
Ya, cuma kadang-kadang kita nak tahu gunanya tu kat mana, masa bila digunakan. Ya, digunakan bila bacaan itu melibatkan idgham. Ya, jadi mana-mana nama idgham yang permulaannya nama idgham, maka ia akan ia akan berada dalam tamasul, ya, ataupun tajanus, ataupun dalam keadaan taqarrub. Kerana ini sahaja syarat-syarat, 3 syarat dalam bacaan idgham yang boleh kita gabungkan dengan huruf yang kedua. Adapun pada lain tak boleh, ya. Hanya menempati syarat tamasul, syarat tajannus dan taqarrub saja. Sebab-sebab inilah, ya, yang boleh dibaca dengan idgham. Jika saling berjauhan, taba'un ataupun mutaba'adain, maka bacaan itu, ya, akan lahir bacaan yang izhar, ya, bacaan yang jelaslah. Jadi apa-apa yang nama izhar itu, ya, baik izhar halqi ke, baik izhar syafawi ke, itu melibatkan, ya, pertembungan antara dua makhraj yang berjauhan, ya. Okey, kemudian jika keempat-empat ini bukan, ya, maknanya huruf pertama itu contohnya nun, ya, berjumpa dengan huruf ta. Huruf ta ini, nun dengan ta, nun pertama mati berjumpa dengan huruf ta yang berbaris. Maka di situ hukum dia saghir lah, ya, kalau merujuk pada harakat. Tapi kalau merujuk pada makhraj dan sifat, nun dengan ta, nak kata tamasul pun bukan. Ya, bukan dua huruf yang sama. Nak kata tajanus pun bukan. Nak kata taqarrub pun bukan. Nak kata taba'ud pun bukan. Jadi keempat-empat ini bukan. Ya, tidak menepati syarat-syarat ni. Jadi nak baca macam mana bila nun mati berjumpa dengan ta, maka di situlah lahirnya pula satu bacaan yang dinamakan ikhfa. Ya, jadi ikhfa tu terjadi, ya, apabila makhraj nun yang berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah selepasnya itu, huruf-huruf tersebut tidak berada pada keadaan tamasul, tajanus, taqarrub dan taba'un. Maka dia akan lahir satu bacaan yang lain, ya, di antara izhar dengan idgham, iaitulah bacaan ikhfa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, maka lahirlah bacaan izhar, idgham dan ikhfa. Ya, okey. Jadi daripada lahirlah bacaan izhar dan idgham dan ikhfa ni, maka barulah dah lahir, barulah wujud nama, ya. Ya, jadi contoh kalau baby dah lahir baru dapat nama. Ini baby tak keluar lagi, ya, kita dah bagi nama, ya. Plan tak apalah, ya. Jadi dalam hukum tajwid, bila dah lahir satu bacaan, ya, lahir bacaan izhar, idgham dan ikhfa, barulah penamaan hukum itu berlaku. Sebab asal-asal bacaan Quran itu yang diturunkan memang sudah bertajwid, ya, sudah berlafaznya itu dengan lafaz yang bertajwid. Namun ketika itu hukum-hukum penamaan belum berlaku. Sehinggalah, ya, berlalunya, ya, pada zaman, ya, antara ulama yang pertama, ya, dalam menyusun ilmu tajwid, ya, Abu Muzahim Musa Al-Khaqani, ya. Jadi beliaulah, ya, disebut sebagai ulama yang pertamalah, ya, yang menyusun ilmu tajwid, yang menamakan bacaan ini sekian-sekian, ya, dalam ilmu tajwid, ya, dalam matan dia, matan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, matan Al-Khaqani, ya, Al-Khaqani, ya, boleh. Ya, mungkin ada di antara kita yang dah belajar, ya, matan tersebut, ya, maka di situ, ya, dibahaskan, ya, tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Itu yang ulama yang pertama lah dalam menyusun ilmu tajwid, ya, dalam berbentuk matan. Mana peringkat awal ilmu tajwid itu disusun dalam bentuk matan, ya, agar mudah, ya, dihafaz, ya, oleh para pelajar pada ketika itu. Ya, kemudian barulah terusnya, ya, dibukukan sampailah pada kita pada hari ini. Jadi penamaan hukum-hukum tajwid itu adalah lahir daripada bacaan izhar, idgham dan ikhfa, ya. Itu asal daripada huruf tunggal. Bila bertemu dua huruf, ya, maka akan lahirlah satu bacaan izhar, idgham, ikhfa, dan disitulah barulah penamaan, ya, hukum-hukum tajwid itu berlaku. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Jadi saya dah maklumkan, ya, tentang dalam riwayat Hafs an Asim, ya, dalam riwayat Hafs an Asim,
Ya. Hukum-hukum tajwid yang berlaku adalah pada saghir sahaja. Ya. Pada saghir sahaja. Ya. Walaupun ada tempat-tempat itu yang berlaku pada kabir, tapi ya, hanya tempat-tempat khusus lah. Ya. Cuma secara majoritinya, secara umumnya yang menjadi hukum ya, dalam riwayat Hafs an Asim ini adalah ya saghir, iaitu yang pertama mesti huruf itu dalam keadaan dia sakin. Ya, apa itu sakin? Yaitu tidak menerima apa-apa baris. Ya, bermaksud tetap, senyap. Ya, kalau kita lihat pada perbincangan kita yang terdahulu, ya, yaitu tidak menerima apa-apa baris. Maksudnya dalam keadaan mulut jangan buat apa-apa lah. Ya, mulut jangan buat apa-apa. Dalam keadaan biasa. Mulut dalam keadaan biasa. Tapi kalau melibatkan fathah, barulah keadaannya dibuka rahangnya, ya, direndah rahangnya, ya, kemudian kadang kasrah, ya, disengitkan, ya, kedua, ya, mulutnya, ya, ke bawah, ya, direndahkan ke bawah untuk baris bawah, dan kalau melibat baris hadapan, ya, dimuncungkan, ya, kedua bibir. Ya. Jadi baris yang sakin ini tidak melibatkan apa-apa harakat, iaitu tidak melibatkan apa-apa pergerakan mulut. Jadi kalau kita baca Quran, apa-apa saja yang melibatkan ya huruf-huruf yang sakin, maka kita faham di situ dia tidak melibatkan apa-apa pergerakan mulut. Okey. Jadi hukum saghir ya dalam ilmu tajwid ini ya, yang pertama yang dibincangkan ya, iaitu nun sakin, ya, nun yang berkaitan dengan nun, ya, nun yang sakin dan nun yang tanwin, ya, yang menjadi tanwin. Ya, jadi apabila dia berjumpa dengan huruf hijaiyah, maka akan lahirlah 3 hukum bacaan. Ya, yaitu akan lahir bacaan izhar, akan lahir bacaan ikhfa, ya, dan lahir bacaan idgham. Sama juga ya keadaan mim sakinah. Ya, mim sakinah atau disebut mim mati kan, ya. Jadi mim sakinah bila berjumpa dengan huruf hijaiyah itu, maka sama juga ya akan lahirlah bacaan izhar, ya, idgham, ya, dan ikhfa, sama macam nun sakinah dan tanwin. Begitu juga pada lam ta'rif, ya. Lam ta'rif, ya, bila berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah, maka di situ akan ya lahir 2 bacaan, ya, sama ada dengan bacaan idgham dan yang kedua dengan bacaan izhar, ya. Kalau ingat ya, idgham apa disebut? Idgham syamsi kan. Ya, kalau dulu sebut dengan alif lam syamsiah, ya. Kalau satu lagi izhar qamari, ya, ataupun orang dulu sebut dengan alif lam qamariyah. Ya, jadi syaratnya dalam pertama itu mesti dalam keadaan sakin. Ini antara hukum-hukum saghir yang terdapat dalam dalam perbahasan dalam ilmu tajwid lah. Nah, iaitu yang melibatkan nun sakinah dan tanwin, mim sakinah dan lam ta'rif. Ya, yang melibatkan apa? Yang melibatkan bacaan izhar, bacaan ikhfa dan bacaan idgham. Ya, cuma yang beza tu nama-nama lah. Nama-nama tu yang kita rasa banyaknya ya nak kena hafal, banyaknya nak kena hafal. Tapi sebenarnya tak perlu hafal pun faham, ya, kita faham. Konsep ilmu tajwid ni kita selalu baca lah, ya, lama dia akan ingat insya-Allah. Ya, cuma nama-nama itu nak memisahkan, ya, supaya dia tak masuk. Ini mim sakinah, kategori mim sakinah tapi masuk dalam nun sakinah. Jadi kategori itulah yang kita nak faham. Ya, sebab ada hukum-hukum dia, ya, yang melibatkan kelompok tu saja, ya, tidak melibatkan kelompok lain. Jadi kalau bacaan izhar, idgham dan ikhfa hanya kalau cerita tentang nun hanya melibatkan tentang nun sahaja. Kalau mim sakinah yang melibatkan izhar, idgham, ikhfa hanya melibatkan mim sahaja. Ya, kalau lam ta'rif yang melibatkan idgham dengan izhar, maka hanya melibatkan bacaan lam sahaja. Itu nak faham. Okey? Jadi ini 3 lah, ya, 3 hukum yang berlaku yang dibahaskan ya dalam kitab ilmu tajwid sekarang. Okey. Jadi bila kita baca Quran tu berjalan lah, ya, jalan dalam fikiran kita. Ni izhar ke ikhfa ke idgham, tak ada lain dah, ya. Okey.
Okey, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama ya, pada hukum nun sakinah. Ya, kita pergi satu-satu nanti. Ya, 1, 2 dan 3 ni kita pergi ya, nun sakinah. Ya. Okey. Kenapa tak pada huruf-huruf lain? Ya. Hukum apa? Hukum ba ke, hukum ta ke, hukum ta ke, hukum jim ke. Sebab dia tak ada ragam sangat. Ya. Jadi itu kelebihan nun sakinah ni, sebab apa? Bacaan dia ragam. Kejap-kejap dia jelas, kejap-kejap dia bergabung, kejap-kejap dia sembunyi. Berbanding dengan huruf lain tak begitu, dia tak ada. Ya, tak ada ya. Jadi hukum ba katakan, ba mati berjumpa dengan ni ada hukum, tak ada ya, sebab dia tak banyak ragam. Berbanding dengan nun sakinah, mim sakinah, ta'rim ni dia ada beberapa ragam bacaan. Ragam bacaan ni yang kita nak belajar, ataupun ya, nama-namanya itu yang perlu kita ketahui ya. Sebab nama-nama tu itulah yang memisahkan di antara bacaan-bacaan ya, yang terdapat dalam nun sakinah. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh ya. Sebelum kita lebih jauh lah. Kita kenali dulu nun. Nun yang sakinah dan tanwin. Okey. Nun yang keadaan sakinah dan tanwin. Okey. Kalau kita sebut sekarang ni nun sakinah dan tanwin lah ya. Dia nun ya, in taskun walid tanwini. Kalau lama disebut nun dalam keadaan sakinah dan tanwin, maka di situ akan ada hukum bacaan yang khas padanya. Okey. Jadi kita lihat nun sakinah. Kenali ya. Kena kenal dulu. Oh, kita faham supaya ragam bacaannya tu kita dapat orang kata apa? Jelas betul-betul. Okey. Nun sakinah, nun yang sunyi ya, nun yang kosong ya, yang daripada sebarang pergerakan. Harakat ni pergerakan ya. Macam itu sebab baris atas, baris-baris ni harakat ni maksudnya pergerakan. Sama ada pergerakan yang melibatkan fathah ya, melibatkan kasrah dan dhammah. Dan nun sakinah ini ada pada tulisan dan bacaan. Ya, dia wujud. Cuma tinggal lagi ya, bacaan itu yang berbagai ragam. Ya, kita nak faham. Okey, tanwin pula iaitu huruf yang bernun. Bukan huruf tu apa, bukan huruf apa, bukan huruf itu disebut sebagai tanwin itu, tapi sebab huruf itu ada bersamanya itu dengan nun. Ya. Jadi kalau kita baca dengan ban bin bun ya, contoh bacaan ban bin bun, jadi bunyi nun itu yang bersamaan ya pada ba tersebut, yang dikatakan ba itu ya disebut sebagai tanwin ya, yang bernun, ba yang bernun. Okey. Tiada pada tulisan ya, maksudnya kita tak nampak nun tu ya, tetapi namun ada pada bacaan, rasa ya kehadiran nun tu pada bacaan ban bin bun ya, dan nyata pada sudut makhrajnya ya. Bila sebut ba tu pada nun itu ya, terasa hujung lidah menekan hujung langit-langit ya. Ban bin bun ya, merasa. Jadi maksudnya nun tu wujud tetapi tidak pada tulisan ya, nyata pada bacaan. Ya, yang mana disebut dengan fathatain baris 2 di atas ya, kasratain baris 2 di bawah, dan dhammatain baris 2 di hadapan. Jadi sama ada nun tu sakinah ke tanwin, bila nyata saja bunyi nun itu maka dia akan ada hukum bacaan. Sebab itu sama sekali apa yang berlaku pada nun sakinah, apa yang berlaku pada tanwin, bacaannya ya akan ada lahir bacaan izhar, lahir bacaan idgham, dan akan lahir bacaan ikhfa. Okey. Kemudian daripada sudut nun pula kena tengok pula makhrajnya. Tu. Jadi nun ini sebab itu dia kata apa, ragam dia banyak. Daripada sudut makhraj itu dia memiliki dua makhraj ya. Kan kita tahu makhraj am, makhraj yang umum. Yang pertama dia berada pada di lisan. Ya, tempat keluar dia iaitu secara muhaqqaq dapat ditentukan kedudukan keluar dia.
yang disebut sebagai al-lisan. Yang saya sebut tadi lah, menekan hujung lidah ditekan ke hujung langit-langit. An, ya, ban, ya, contohlah, ataupun kita matikan, ataupun kita mulai dengan sebutan nun yang berbatas na. Jadi bila na, maknanya permulaan penekanan itu adalah rumah dia, makhraj dia. Okey, dan juga dia ada suara, ya, ini disebut iaitu suara gunnah, suara dengung yang disebut sebagai khayshum. Maksudnya pada nun, begitu juga pada mim, ya, ada suara dengung itu di khayshum, ya, di pangkal hidung. Jadi kalau kita sebut, ya, suka ke tak suka ni, daripada sudut makhrajnya, ya, daripada sudut sifatnya, dengung pada nun itu wujud, ya, sama ada dalam keadaan mana, baik dia berbaring atas ke, bawah ke, depan ke, dan begitu juga dalam keadaan sakin, mati ke, ya, dengung itu wujud. Cuma ada dia punya tingkatan-tingkatan dengung, ya, daripada paling kuat sampailah pada paling ringan, ya. Jadi kelebihannya, ya, sebab apa banyak ragam, dia memiliki dua makhraj. Bukan sekadar kita nyatakan keluar dia hujung lidah an, tetapi kalau melibatkan dengung kena bawa suara, menahan suara dengung di khayshum. Ya, contoh pada pada wajib al-gunnah, harfu gunnah, ya. In bukan sahaja menekan hujung lidah pada hujung langit-langit, tetapi bawa suara ke khayshum, ya, dengan ditahan sekadar dua harakat. In dalam keadaan hujung lidah masih menekan, tapi suara itu naik ke khayshum, ya, bersamaan ketika kita menyebut pada nun tersebut. Bila dia berada pada keadaan dengung lah, ya, dan dengung yang melibatkan dua harakat, dan itu yang sempurna lah, ya, pada dengung yang disebut sebagai musyaddadah, ya, nun yang bersabdu. Okey, itu kita akan bincangkan nanti. Cuma kita nak faham, ya, bagi nun ni, ya, dia memiliki dua makhraj, ya, iaitulah berada di lisan, dan suaranya itu juga, ya, suara dimulai suara dengung yang berada di khayshum. Okey. Kemudian itu sudut makhraj dan sifat. Jadi sifat bagi nun ini, ya, sampailah sama ada disakinah ke, tanwin ke, ataupun dalam keadaan berharakat. Ya, sifat tu adalah ciri-ciri semula jadi yang mesti yang ada pada huruf tersebut, yang tak boleh dibuang. Ya, semula jadi. Mana dia lahir bacaan tu dah semula jadi. Cuma kita kena belajar untuk sempurnakan sifat semula jadi nun tu. Ya, bukan maksud semula jadi tu kita main sebut je, apa nak jadi jadilah, tak, kena belajar apa yang ada pada nun itu, sifat-sifat keistimewaan yang ada pada nun itu, ya, yang padanya ada jahar, yang padanya ada tawassul, yang padanya ada istifal, ya, infitah, izlah, dan satu lagi sifat gunnah, ya, suara dengung, ya. Jadi ini insya-Allah, ya, cuma kita nak kenal je dululah, kita tak bahas secara detail, ya, cuma nak nampak, ya, bila nun sakinah dan tanwin ni bukan semata-mata tengok huruf nun tu saja, tapi kenal dia punya apa itu nun sakinah, apa itu tanwin, dan makhrajnya di mana, sifatnya di mana. Sebab inilah yang menjadikan kita, ya, yakin dalam bacaan kita, yakin dalam sebutan kita, ya, tak goyang dah, tak ikut-ikut, ya. Kadang kita ikut-ikut orang, ya, bagus kalau ikut tu betul, tapi lebih baik kita ikut dengan ilmu supaya lebih mendatangkan keyakinan dalam bacaan kita. Okey. Jadi sifat ni, ya, ada 6 ciri. Ya, tak boleh pisah. Ya, tak boleh pisah, ya. Okey. Kemudian yang seterusnya martabat. Ini martabat. Jadi keistimewaan pada nun ni dia ada martabat dia pula. Ya. Bukan yang tebal nipis tu cerita lain, ya. Itu nanti kita akan bahas. Ini cuma cerita tentang nun ni, ya. Huruf nun ni bila dia sakin dan tanwin dia melibatkan martabat juga, ya, iaitu menduduki 5 kedudukan dengung, ya. Ada dalam keadaan dia bersabdu, iaitu martabat yang paling tinggi lah musyaddadah, kemudian dalam keadaan idgham, ya, kurang sedikit, kemudian mukhfah lagi kurang, kemudian muzharah,
ya, kemudian mutaharrikah. Jadi kalau dengung-dengung nun yang melibatkan sabdu, ya, contohnya harfu gunnah itu berada di peringkat yang paling tinggi lah beratnya, ya, kadar berat, kadar kesempurnaan dia. Kemudian bila musyaddadah ada yang kata sama, ya, ada yang setengah ulama memisahkan, ya, mudghamah dengan musyaddadah, iaitu nun yang bergabung dengan huruf selepasnya, ya, okey, yang mana menjadikan ya, apabila nun berjumpa nun, ya, mim berjumpa mim, ya, jadi sama, ya, kesempurnaan dia macam musyaddadah, tapi dia sebab ada mudghamah, ya, maka diturunkan, ya, pada kedudukan yang kedua. Kemudian terus lagi pada mukhfah, iaitu nun yang dibaca dengan ikhfa, ya, ikhfa, kedudukan dengungnya kurang lagi sikit, ya. Kemudian muzharah, nun-nun yang dibaca dengan izhar. Itu maksudnya, ya, nun sakinah bila dia dalam keadaan izhar pun ada dengung dia, tapi kedudukan dia kedudukan yang paling, ya, tidaklah sekuat yang pada musyaddadah ataupun mudghamah ataupun mukhfah, ya, pada tingkatan yang keempat, ya, bawah, ya, iaitu pada muzharah. Dan yang terakhir, ya, iaitu nun, ya, yang berada pada kedudukan mutaharrikah, bermaksud nun ataupun mim, ya, bila kita baca yang melibatkan gunnah, harfu gunnah ni dua aja, ya, nun dan mim, tak ada huruf lain lah, sebab dua-dua ni berada di khayshum, ya, di suara menekan di pangkal, ya, menekan di pangkal hidung. Jadi mutaharrikah ni sama ada dia berbaris atas, ya, berbaris bawah dan berbaris hadapan, maka keadaan dengungnya masih wujud. Dia perlu disempurnakan. Sempurna macam mana? Sempurna pada tahap mutaharrikah lah. Jangan kita sempurnakan pada tahap musyaddadah. Jadi untuk perbezaan-perbezaan bacaan ini tidak dapat tidak, ya, kita kena semak bacaan lah, ambil bacaan, talaki, berjumpa dengan guru-guru yang berkeahlian dan berkemahiran, ya, yang boleh membimbing bacaan kita. Jadi ini, ya, perkara-perkara yang perlu kita faham apabila kita nak bicarakan tentang nun sakinah dan tanwin, ya, supaya bacaan kita tu bila kita baca tu kita jelas apa sebenarnya yang saya nak buat ataupun aku nak buat, ya, dalam bacaan yang melibatkan hukum-hukum izhar tersebut. Okey, jadi baik, kita terus lanjutkan. Okey, jadi berkaitan, ya, tentang nun sakinah ini, ya, maka kita merujuk, ya, perkataan, ya, kalam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, dalam Tuhfatul Atfal, ya, bait yang ke-6, ya, dan ke-8, ya. Apa kata beliau? Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhus tabyini fal awwalul izhar qabla ahrufi bil haqqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, jadi kalau sebut matan Tuhfatul Atfal ni, ini antara matan yang menjadi rujukan lah, ya. Jadi seluruh ulama qura dunia ni semua tahu, ya, mereka bacakan kitab-kitab ni sebab ni antara matan yang terpenting lah, ya, selain dengan matan Muqaddimah Jazariyah. Maka matan Syekh Sulaiman Jamzuri ini dianggap sebagai apa, menyertai, melengkapi, ya, pada matan Muqaddimah Jazariyah. Sebab itu bagi kita sebagai guru khususnya, ya, sebagai orang yang nak mendalami dalam ilmu tajwid, ya, maka belajarlah dua matan ini, matan Muqaddimah Jazariyah dan matan Tuhfatul Atfal, ya, itu sebagai hujah kita lah. Jadi matan-matan ini sebagai hujah kita, ya, supaya kita ada sandaran kita, ya, ada rujukan kita dalam kita nak cerita sesuatu hukum. Okey, apa kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri? Dia kata lin nunin, bagi huruf nun itu in taskun, ya, apabila dia dalam keadaan sakin, walid tanwini dan keadaan bertanwin,
arba'u ahkamin, ya, maka padanya ada 4 hukum. Mana nun bila dia dalam keadaan sakin ataupun dalam keadaan tanwin, ya, padanya ada 4 hukum. Hukum yang pertama, ya, beliau menyusun dengan fal awwalul izhar, maka bagi hukum yang pertama daripada 4 hukum itu, yang pertama izhar. Sebelumnya itu, ya, qabla ahrufi, yang menduduki, ya, sebelum huruf-huruf, ya, lil halq, ya. Ini lil halq ni kita betulkan nanti. Lil halq sittin rutibat. Halq ini maksudnya di rongga halqum lah, bukan lil haqq ini, lil halq. Ya, sittin rutibat fal ta'rifi, yang berada, ya, 6 huruf yang berada di rongga kerongkong, ya. Hamzah, ha, ain, ha, ya, ghin dan kha. Itu disebut sebagai dengan huruf khalaq, ya, huruf halqum, ya, huruf-huruf kerongkong. Okey. Hamzun fahaun, ya, yaitulah hamzah, ya, ha, ya, ini hamzah, ha, ain, ha, ini daripada bawah lah, ya, daripada bawah naik ke atas, ya. Kemudian ghain, ya, dengan kha. Jadi bukan saja-sajalah, ya, bacaan itu dibaca izhar, melainkan, ya, ada sebab dia, ya. Kenapa 6 huruf ni sahaja yang menjadi huruf izhar, ya? Sebab dah dijelaskan, iaitu kerana, ya, huruf-huruf ni berada di halqum, di kerongkong yang sangat berjauhan daripada huruf nun. Bermaksud nun sakinah bila berjumpa dengan hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha ini, maka dibaca dengan izhar, ya. Sebab apa? Berjauhan, ya, makhraj keduanya. Okey, ini disebutkan, ya. Saya tambah sini lah ni. Kita betulkan, ya, lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Okey. Jadi bila orang sebut berapakah hukum nun sakinah dan tanwin, maka kita nyatakanlah seperti mana yang telah dinyatakan Syekh Sulaiman Jamzuri, ada 4 hukum yang utama, ya. Okey. Jadi 4 hukum yang utama ini, kita lihat di sinilah, ya. Yang pertama disebut dengan izhar halqi, ya. Jadi nun sakinah dan tanwin, ya, ada 4 hukum, iaitu izhar halqi. Kemudian hukum yang kedua disebut dengan idgham bi gunnah, ya, ada dengan idgham lah, ya, bacaan idgham, cuma tinggal lagi ada yang dengan dengung bi gunnah dan ada yang tanpa dengung bila gunnah, ya. Jadi maknanya daripada nun sakinah dan tanwin akan melahirkan 3 bacaan utama, iaitu bacaan izhar, ya, idgham, ya, dan ikhfa, ya. Daripada 3 bacaan ini lahirnya 4 hukum bacaan, ya. Yang saya sebut tadi, hukum pertama iaitu izhar halqi, kemudian yang kedua, hukum yang kedua iaitu idgham, ya, kemudian pecah kepada idgham bi gunnah dan bila gunnah. Okey. Kemudian yang ketiga iaitu ikhfa hakiki, ya. Ini ikhfa hakiki, ya, dan satu lagi, bacaan ikhfa ni ada 2 keadaan, ya. Satu yang hakiki, satu yang majazi. Macam, ya, macam-macam ikhfa, ya. Dia sama-sama lah. Okey, yang hakiki ni kita nampak betul, ya. Okey. Jadi kemudian seterusnya iaitu yang keempat dengan hukum iqlab. Ya, ini kita akan bicarakan, cuma hari ini yang saya nak sentuh hanya bacaan ini sahaja, ya, untuk hari ini. Ya, untuk pertemuan kita hari ini hanya bacaan izhar halqi. Jadi kita dah tahu tadi. Jadi pada awal tadi macam mana jadinya bacaan izhar adalah lahir daripada nun sakinah, nun yang pertama itu mati, berjumpa dengan 6 huruf halq, ya, 6 huruf kerongkong, ya. Maka jadilah hukum bacaan itu dinamakan izhar halqi. Okey, rasa semua dah maklum, dah makruf semua.
Ini sebagai ulang kaji kita lah, ya, supaya kita lebih faham. Okey. Jadi izhar halqi di sini, kalau lebih kita detailkan di sini, iaitu syaratnya, tadi kita dah nyatakan tadi, iaitu shaghir. Yang pertamanya mesti mati, yang keduanya berbaris, dan huruf pertemuan itu, ya, padanya ada 6 huruf yang berada di halq, ya, iaitu di kerongkong, ya, ataupun di rongga kerongkong. Kemudian sebab dia, ya, sebab dia iaitu antara nun bila berjumpa dengan hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha ini, keduanya adalah saling berjauhan, ya, disebut dengan taba'ud, ya, ataupun mutabaidain, ya, antara nun dengan hamzah. Okey, martabat, ya, martabat ni kedudukan dia punya dengung dia. Ya, dia berada pada kedudukan yang, kalau muzharah ini, ya, kedudukan yang keempat. Yang saya sebutkan tadi itulah. Okey. Maknanya kalau yang paling tinggi itu nombor 1 tu musyaddadah, yang kedua mudghamah, ketiga mukhfa, yang keempat ni muzharah. Okey, nama yang diberi, nama hukumnya adalah izhar halqi. Ya. Cara sebutan dia ni paling penting. Cara sebutan ni kita paling penting. Maksudnya bila merujuk cara sebutan, sebutan nun. Ya, bukan sebutan huruf selepas dia. Ya, huruf selepas dia merujuk kepada makhraj dan sifat dia lah. Tapi bila merujuk kepada nun sakinah dan tanwin, maka yang kita nak sempurnakan adalah nun tu sendiri. Ya, di mana cara sebutan dia nyatakan nun tersebut, jelaskan nun tersebut, ya. Nak jelas macam mana? Iaitu sempurnakan kejelasannya pada makhraj dan sifatnya. Ya, itu sempurnakan. Ya, nak faham tu betul. Jadi bila kita baca tu baru kita nampaklah tak adalah bacaan-bacaan yang kadang-kadang bertawallud, ya, kadang-kadang bersangatan, ya, kadang-kadang terbabas. Jadi ini indikator, ya, perkara yang perlu kita pelihara, yang perlu kita tahu apabila hukum izhar halqi. Ya, sebab dia kenapa, pada kadar dengung dia, ada dengung tetapi pada, ya, kedudukan ataupun tahap yang keempat. Siratal ladzina ada dengung tetapi tidak ditahan suara itu di pangkal halqum, ya. Kalau yang melibatkan dengung, biasa dengung, ya, akan melibatkan, ya, yang menjadi hukum utama iaitu pada 3 tahap yang pertama, iaitu pada keadaan musyaddadah, ya, mudghamah dan mukhfah saja yang dibaca dengan 2 harakat. Adapun pada muzharah ada dengung tapi tidak ditahan suara tersebut, ya, sampai 2 harakat, tidak ada penahanan suara di situ. Kalau kita tahan maka dengung tu akan jadi 2 harakat. Okey. Kalau itu kita tahan suara tu tak boleh. Siratal ladzina an'am, an pun ada dengung, mim pun ada dengung, walaupun dia izhar syafawi tetap muzharah, ya, kedudukan dengung tersebut. Kalau kita menahan maka itu akan, kalau kita tidak menerima dengung tersebut, maka itu yang akan jadi bacaan saktah. Seolah-olah macam saktah tapi tak saktah pun, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, bila kita menafikan sifat gunnah nun yang berada, yang perlu ada pada nun tersebut. Dia memang ada tapi tidaklah ditahan suara itu, ya, sehingga, ya, menjadi 2 harakat, ya, tapi dengung tetap ada. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'am tersebut dah ada tapi jangan ditahan suaranya. Kalau berlaku penahanan, tahan suara, ya, maka akan jadilah hukum dengung yang sempurna 2 harakat tersebut. Okey, jadi bila sebut di sini nyata pada makhraj, hujung lidah ditekan ke hujung langit-langit. Ya, an. Pergi kat Quhaisyum,
ya dia pergi tapi tidak ditahan. Ya, makhraj yang kedua bagi nun. Sifat dia sempurnakan. Ya, keadaan yang pertama dia tidak berangin jahar. Ya. Kemudian sifat dia tawassut, ya. Tidak tertahan suara dan tidak ya terlepas suara, ya, antara syiddah rakhawah di tengah-tengah saja, ya. Okey. Kemudian keadaan lidahnya merendah, ya, kemudian merenggang, ya, infitah, ya. Kemudian sebutan dia lancar, ya. Sebutan dia mudah, ya, berbanding dengan ismat, ya, sedikit sukar dalam penyebutan. Dan yang satu lagi iaitu yang keenam adalah gunnah. Okey, jadi untuk makhraj dengan sifat saya tak sentuh lagi lah. Cuma kena ceritalah sebab benda ni main semua. Bila kita baca Quran, tajwidnya berjalan, ya, waqaf istidaknya berjalan, ya, qiraatnya berjalan, semua sekali dalam tu. Tapi kalau kita nak belajar sekaligus tak boleh lah, ya. Sebab tu kita belajar secara ulang kaji kita ni secara satu persatu supaya kita nampak, ya. Kadang-kadang baca kitab tu, ya, macam faham kan, rasa macam faham mudah, tetapi kalau bila kita nak menjelaskan tu, dia berlaku kesukaran di situ. Jadi saya dah pecahkan macam ni supaya kita nampak jelaslah. Mana dalam izhar halqi ni apa keperluan kita, persiapan kita, persediaan kita dalam kita nak melafazkan, ya, dalam izhar halqi ni apa sebenarnya fokus kita, iaitu tak lain tak bukan fokus pada huruf nun, ya, huruf nun. Sebab nanti bila masuk pada hukum-hukum yang lain, sama 3 hukum lagi, hukum idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, pada hukum ikhfa, ya, ataupun pada hukum iqlab, ya, kita nampak sebenarnya apa yang kita nak jaga. Jadi pada awal ni kita pegang nun, ya, yang nak baca izhar nun, yang nak baca ikhfa nun, yang nak baca iqlab nun, yang nak baca idgham, ya, nun. Semua isunya pada nun sebab dia banyak ragam. Ada yang izhar, kadang-kadang dia baca idgham, kadang-kadang dia ikhfa, ya, kadang-kadang dia iqlab. Okey, boleh, ya. Itu, ya, bahasan kita untuk hari ini. Okey, kita teruskan. Okey, contoh bacaan izhar halqi. Tadi kita dah tahu ada 6 huruf, ya, iaitu huruf-huruf halq, ya, ada 6 lil halqi sittin, ya, 6 huruf ni yang berada di kerongkong itu. Okey, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Dah hafal lah, ya. Memang okey. Semua kita dah hafal. Cuma tinggal lagi dalam konsep bacaan di sini. Ya, ni hamzah pada ha, pada ain, pada ha, pada ghain dan pada kha. Okey. Ini adalah huruf-huruf yang mana menyebabkan huruf nun itu dibaca, ya, nun dibaca dengan izhar. Hukumnya adalah izhar halqi. Saya tanda di sini. Yang nak baca izhar pada nun. Ain itu hanya faktor saja yang menyebabkan nun itu baca izhar. Sebab utama dia apa dia? Iaitu 2 makhraj yang saling berjauhan. Ya, disebut sebagai apa? Berjauhan. Boleh seorang sebutkan? Taba'ud. Taba'ud. Alhamdulillah. Ya, boleh sebut taba'ud tu faham lah tu. Ya, ataupun mutaba'idain. Okey. Baru kita belajar izhar halqi betul-betul. Ni belajar izhar halqi, kita belajar nun, lepas tu 6 huruf. Habis dah. Boleh, ya, untuk ringkas macam tu, kilat boleh, ya, tapi kefahaman kita lah, ya, nak baca supaya nak ngelakkan bacaan-bacaan yang pelik-pelik. Okey, jadi kita nak jaga di sini tadi dah faham, iaitu nun, ya, nun ni, ya, yang kita nak jaga.
Jadi nyatakan nun itu pada makhraj dan sifat. Makhraj matikan dengan alif, ya. An. Jadi kalau di sini dimatikan dengan ya. Yan, rasa hujung lidah itu pergi ke rumah, ya, ke mana? Ya, ditekan ke hujung langit-langit. Yan yang pertama. Min, rasa hujung lidah itu menekan. An, rasa menekan. Ya. Wan, ya. Yun, ni kalau yang lain ni baris atas baris bawah mudah lah sikit. Yang jadi masalah bila yang mati ni baris depan, ya, baris depan. Okey, jadi kita dah belajar baris dah. Kalau nun sakinah tidak melibatkan apa pergerakan mulut, ya. Kalau yang baris nun mati baris atas kita buka je lah. Yan, mudah. Baris bawah kita rendahkan mulut, ya, sengitkan, ya, tepi mulut ni kawat. Min, selesai. An, okey, an, lepas sebut a, nun itu kembali mulut biasa balik. Yang jadi masalah, bila nun sakinah ni sebelumnya baris depan, kena pisahkan betul-betul, ya, pisahkan betul-betul. Sebab apa? Ini bila ya berbaris depan ataupun yang tadi itulah, ya, mana-mana yang sebelum nun itu bila dia berbaris berjumpa dengan huruf mati, semua hukumnya adalah mutlak. Hukum mutlak maksudnya izhar. Dia tak ada perlu gabungan, ya, walaupun bacaan tu nampak macam bergabung tapi hakikatnya tak bergabung. Fasayu, nun jangan muncul. Yang banyak baca fasayun riduna. Ya, yang banyak baca bila ya dengan tu digabungkan satu mulut. Ya, dia tarik nun itu pada kita dah faham dah. Ya, nun itu bila sakin dia tidak melibatkan apa-apa pergerakan. Tapi bila baca, bila baca dia jadi pula begitu, kan? Itu kena perhati, ya, sebab itu baca Quran kena lihat baris, kena lihat huruf-huruf yang dibaca. Ya, setiap huruf itu perlu ditahsinkan, ya, perlu dicantikkan, disempurnakan, ya, ditajwidkan. Fasayun riduna, senang, banyak yang baca gitu, kan? Tapi fasayun, masa sebut nun, tarik balik mulutnya, jangan bergerak. Fasayun, yu saja muncul, nun jangan muncul. Hati-hati pada nun yang mati sebelumnya baris hadapan. Ya, kalau baris atas bawah tak bagi kita orang Melayu insya-Allah lah tak jadi masalah sangat, ya. Okey. Tapi pada baris depan ni jadi sebab kadang-kadang ada nampak macam penggabungan antara ya dengan nun. Ya. Kalau huruf pertama baris, kedua mati mutlak. Ya, izharlah bacaannya tapi kita tak bicarakan, ya, dalam hukum yang utama dalam riwayat Hafs itu, sebab semua bacaan mutlak, apa maksud mutlak? Huruf pertama itu berbaris, huruf kedua itu sakin, semuanya, ya, ulama baca dengan bacaan izhar, ya, maksudnya tidak ada penggabungan, masing-masing dengan makhrajnya sendiri, masing-masing dengan sifatnya masing-masing. Okey. Boleh faham. Lepas ni bila baca izhar tengok. Bukan pada hukum ikhfa yang lain aja kita nak kena jaga baris tu. Izhar pun jaga. Ya. Kalau baca minha jangan min ha, kita gabungkan dengan sebelumnya baris bawah. Ini itu betul lah disengatkan ke bawah, tapi bila nun jangan pula kita buat begitu. Kembalikan balik mulut dalam keadaan biasa. Ya buka, tapi nun, ya, an, ya, yun, kembalikan balik, sempurnakan nun tu dalam keadaan dia sakin yang tidak melibat apa-apa harakat. Okey, yan aun, masih nyata dengungnya tetapi hanya kadar muzharah saja. Ya, jangan sampai tak berdengung. Yan aun, kenapa baca gitu? Nun baca izhar. Itu salah konsep. Sebab jelas yang dia faham tu jelas, bukan yang dikendaki dalam ilmu tajwid. Izhar, ya, istilah dalam ilmu tajwid disebut izhar lain. Walaupun daripada sudut lughahnya sama, bacaan jelas, nyata dan terang. Tapi apa yang dikendaki dengan nyata dan terang? Sempurna makhraj dan sifat dia. Yan aun,
minha an'amta ya, an'am, ada dia punya dengung dia, tapi kadar muzharah sahaja. Okey, jadi pada nun ini berjumpa dengan huruf ain, ya, namanya, ya, bacaannya dibaca dengan hukumnya izhar halqi. Wanhar fasayun, bunyi tu dah bunyi dah tu, ya. Memang tak boleh nak dielakkan. Sebab apa? Dah itu sifat dia. Nak buat macam mana? Ya, dah itu sifat dia. Okey, fasayunriduna walmunkhaniqah. Okey, slow-slow lah, ya, mula slow kita baca. Lepas tu kita dah mahir, tak ada masalah lah, ya. Sebab apa? Bila sebut tu satu huruf itu perlu disempurnakan. Ini contoh bacaan izhar dalam satu kalimah, ya. Okey. Dan ada juga bacaan dalam dua kalimah. Sama juga berjumpa dengan hamzah, ha, ini faktor lah penyebab nun tu dibaca izhar. Sebab apa? Sebab saling berjauhan. Taba'un. Ya. Kenapa baca izhar? Ya. Itu sebab dua makhraj yang saling berjauhan. Mana satu nak baca izhar? Alif, Ustaz. Jangan sebut alif lah, nun tu lah nak baca izhar. Ya. Hamzah, ain, ha, ain, kha ni hanya sebagai faktor saja yang menyebabkan nun itu dibaca izhar. Sebab apa? Saling berjauhan. Okey. Man amana. Nyata lagi dia punya suara gunnahnya pada kadar muzharah. In huwa illa, jangan sampai pula kita in nak buang macam mana, tak boleh. In huwa illa, dengung itu memang tidak boleh dibuang, ya. Okey. Min alaqa, min haith, ya, min haith. Jagalah kalau nun dengan mim tu, hati-hati jaga. Min ghislin, man khaffat. Okey, jadi yang nak baca izhar apa dia? Nun, ya. Nun berjumpa ain, nun yang baca izhar. Nun jumpa ha, nun yang dibaca izhar. Nun berjumpa hamzah, nun yang dibaca izhar. Nun berjumpa ha, nun yang dibaca izhar. Nun berjumpa ghain, nun yang dibaca izhar. Nun berjumpa kha, nun yang, ya, dibaca izhar. Sebab saya nak melekat benda ni dalam otak kita. Masuk tak keluar dah. Sebab nanti banyak lagi hukum-hukum depan tu yang kita supaya tak goyang bila berjumpa dengan hukum-hukum lain, idgham, ikhfa, ya, dan iqlab tu, ya. Okey. Kemudian contoh bacaan izhar, ya, tanwin. Bila sebut tanwin maka pertemuannya ada dalam dua kalimah sajalah. Ya, pertemuannya dalam dua kalimah sahaja. Mana tak ada tanwin dalam satu kalimah, sebab tanwin ni semua duduk di hujung-hujung kalimah. Ya, jadi dia berjumpa dengan kalimah yang hadapannya lah, kalimah yang kedua. Sama juga, ya. Kalau huruf ainin aniyah maksudnya, ya, nun tanwin, ya, yang ada pada nun ini berjumpa dengan hamzah, ya, nun yang bernun. Ini nun yang bernun. Yang ini mim yang bernun berjumpa dengan ha. Ta yang bernun, ya, berjumpa dengan ain. Okey, ra yang bernun, ya, berjumpa dengan ha. Waw yang bernun berjumpa dengan ghain, ya. Kemudian hamzah yang bernun berjumpa dengan kha. Okey, jadi bila berjumpa itu, itulah penyebab yang menyebabkan tanwin ini, ya, dibaca dengan izhar. Ya, tanwin itu yang bernun tu, bukan ta tu, ya, bukan huruf tu.
Tapi yang nun yang berada pada huruf tersebut. Macam pada ayat yang ini, ainin aniyah. Ainin ada tapi jangan ditahan. Ainin itu kalau kita tahan itu memang ainin aniyah. Ya. Salamun. Ini pun jadi masalah juga. Baik, ainin tak ketara sangat. Yang mun ini. Mun pisahkan. Pisahkan. Mim baris depan. Nun mati. Ini kalau kita keluarkan lah daripada perkataan mun ini. Pisahkan. Hanya mu saja yang muncung. Nun jangan dimuncungkan. Salamun. Salamun. Jangan salamun. Gabung sekali. Salamun. Gabung sekali tak nak. Sebab apa? Sebab hukum di sini, hukum dia adalah mutlak. Apa maksud mutlak? Yang huruf pertama berbaris, huruf kedua sakin. Salamun hiya. Contoh. Jannatin. Pisahkan. Ya, pisahkan. Ti buka mulut, rendahkan mulut, ya, pecahkan ke bawah. Ti, tapi pada nun jangan. Tin, naik balik, duduk macam biasa balik rumah dia. Jannatin 'aliyah. Naran hamiyah. Afuwan ghafura. Afuwan wa tu buka lah, tapi nun tu jangan dibuka juga, jangan. Afuwan ghafura digabungkan sekali tak nak. Tapi hasil yang lain tu tak ketara sangat, yang ketara pada baris depan ni lah. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, ya, jangan digabungkan. Lagi lebih hati-hati pada baris bawah, atas pun kena jaga semualah. Ya, sepatutnya begitu. Okey, tapi yang ini yang perasan sangat, ya. Yang banyak berlaku kesilapan lah, ya. Kefasihan tu terganggu. Okey. Syai'in khalaqah. Itu bukan. Nun jangan diikut sekali. Syai'in khalaqah. Beria nak dapatkan apa? Hamzah yang berbaris bawah, bawa sekali nun pula. Tak boleh. I je lah. Nun, ya, sempurnakan dalam keadaan dia sakin, ya, tidak melibatkan apa-apa baris. Okey. Jadi baik, selesai, ya, perbahasan kita tentang izhar halqi. Ya, jadi mudah-mudahan, ya, kita lebih jelas lah sebenarnya apa yang kita nak baca izhar tu, walaupun hukum dia izhar halqi. Ya. Izhar ini, jadi yang izhar ini merujuk kepada nun. Yang halqi ini merujuk kepada 6 huruf yang berada di halqum. Itulah nama hukum dia, senang. Ya, izhar halqi. Okey, bukan hamzah ha ain ha ain kha ni yang dibaca dengan izhar. Sebab yang faham tu izhar halqi ni, huruf halqi tu yang baca izhar. Izhar tu merujuk pada nun, yang halqi ini merujukkan kepada hamzah ni. Itu nama dia lah, ya. Dinamakan izhar halqi. Okey. Ada soalan sebelum kita talaki? Saya nak bertanya. Jelas ya, insya-Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, salam. Kalau ikut situ nun tu memang ada tanda kan? Dia maksudnya nun tu lah jelas kan? Maknanya kalau dalam tu dia akan letak tak, kalau nun izhar tu dalam Quran kita letak tanda bulat. Tanda tu apa nama tanda tu, Ustaz? Nak namakan tanda tu tanda mati Sakin lah. Tanda mati, sakin. Sakin. Cuma kalau dia tak ada tanda tu, itu yang kadang-kadang boleh berlaku bacaan izhar dan ada yang boleh berlaku bacaan idgham. Jadi nun tu tidak ditandakan dengan tanda sakin yang bulat yang saya buat tadi itulah. Apa sana tanda bulat ni, ada yang tanda macam ni kadang.
Biasanya tanda yang ini. Okey. Ada soalan? Yang lain? InsyaAllah ya. Boleh bertanya nanti. Dalam grup pun boleh ya. Ke Telegram tu tiba-tiba teringat pula ya. Nak bertanya, boleh tanya insya-Allah. Ada ruang masa saya jawab, insya-Allah saya jawab. Okey, kita tengok sambung kita pada surah Dukhan. Ya, pada surah Dukhan. Okey, ada siapa yang nak baca? Okey. Ayat mana Silakan. Ustaz? Surah Dukhan ayat 22 ya, 22 Sampai sampai 28. Kalau boleh tengok di sini dulu sebelum baca. Jadi pada ayat ini ada beberapa tanda waqaf di sini ya. Ada 2 waqaf di sini kalau kita kenal pasti, iaitu satu waqaf tam, waqaf yang ada 3 waqaf ya. Waqaf yang memberi faham maksud pada kita bahawasanya surah ayat ya, lafaz ayat itu telah sempurna dan maknanya telah sempurna dan tidak bergantung dengan makna dan ayat selepasnya. Okey, kemudian di situ juga pada ayat 23 status dia dalam keadaan kafi. Bermaksudnya pada ayat 23 dan 24 ini masih berhubung. Ya, daripada sudut ayat dah sempurna tapi maknanya itu masih berhubung dengan ayat yang ke-24. Sehinggalah pada ayat 24 baru statusnya dengan status tam yang dah sempurna lafaznya, telah sempurna maknanya. Kemudian pada ayat 25 statusnya dengan hasan ya, maksudnya pada ayatnya belum sempurna ya, dan maknanya ya masih bergantung lagi dengan makna selepasnya, namun bila berlaku pada hujung kalimah tak perlu kita ibtidak balik ya. Jadi waqaf hasan yang berada pada status hujung ayat maka tak perlu ulang balik ya. Okey, maknanya boleh waqaf kat situ. Begitu juga wa maqamin karim pada ayat 26 ya, statusnya dengan hasan ya. Kemudian terus sampailah pada ayat 27 ya, statusnya dengan hasan, dan cantiknya berhenti pada kadzalik lah. Wa na'matin kanu fiha fakin. Nak waqaf Ustaz? Boleh, tak masalah ya, sebab hujung ayat. Nak perlu ulang balik? Tak perlu ulang balik. Tapi nak baca yang cantik, wa na'matin kanu fiha fakihina kadzalik ya. Dan cantiknya daripada tam ke tam lah, ataupun daripada kafi ke tam ya. Maksudnya kalau napasnya panjang sambung semuanya daripada kam taraku sampai kadzalik ya. Jadi kemudian terus wa awrathnaha qauman akharin ya. Waqaf di situ adalah dengan status waqaf tam di situ. Ini menurut manhaj ya yang di Syekh Ahmad Tulbah ya, dalam ilmu waqaf dan ibtidak ya, menurut di bawah riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Okey, boleh silakan bacaan yang nak perdengarkan bacaan silakan. Kalau ada hukum-hukum nun ya yang nak belajar ke tak baca kita cuba ya sempurnakan insya-Allah. Ustaz agak laju, saya terlambat tangkap tadi. Tak apa, saya cuba. Nanti ada rakaman tu tengok balik. Okey, saya cuba baca. Kalau silap minta tolong Ustaz tunjuk aja ya. Tak apa. Boleh. Okey, 22 ya. 22 fada'a rabbahu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nir nampak kita punya getaran. Cuma ringan lah. Wa akhafu tikraran. Bagi rara yang bersabdu tu dia tetap ada, cuma ringan saja getaran takrirnya tu ya. Tapi jangan sampai hilang langsung. Nir itu masih wujud tapi ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ustaz? Okey, terus. Fada'a rabbahu annaha. Jaga panjang hunya. Panjang 4. Fada'a rabbahu. Fada'a rabbahu anna
qaumun mujrimun. Okey, pada mu tu ya betul muncung, tapi bila sebut mim tu jangan muncung. Qaumum, ada beza. Kalau tak nampak qaumum, bunyi dia ngembang gitu. Qaumum mujrimun. Bagi huruf-huruf yang istifal ya, yang perlu yang sifat dia istifal iaitu huruf yang nipis lah. Jaga rendah dia. Rabbana ha, jaga lidah tu biar flat ke bawah tu. Okey. Apa Terus, terus. Asri. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Okay, saya perasan di sini macam ada sedikit ketidaklancaran di situ. Kan tak lancar macam mana, macam ada terganggu kan. Fa'asri bi'ibadi laylan in, ada terus je. Laylan innakum muttaba'un. Cuba. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Tadi bunyi laylan in, dia macam terputus. Okey, hati-hati. Terus. Hati-hati, ada suara-suara siulan. Tak ada suara siulan di sini. Dia angin saja. Dan angin dia pun, suaranya pun sikit tahap syiddah. What ada, tapi jangan sampai bersiul. Ya, nanti dia ambil sifat siulan sofir sin, sad dan zai. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Rahwan in, hati-hati jangan nampak macam terputus. Rahwan in, smooth dia baca. Rahwan innahum jundum mughraqun. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Kam taraku min jannatin wa uyun. Wa zuru'in wa zuru'i dulu. Wa zuru'in. Tak nak. Kita kena ingat, kita keluarkan, kena keluarkan macam ni. Tengok kat saya ni, page ni. Ain bawah nun. Okey, ya, pisahkan. Wa zuru'i, yang nak masuk pada waw tu nun. Nun yang masuk pada waw yang dibaca dengan dhamma al-gunnah kan. Wa zuru'i, habis i baru muncungkan mulut. Wa zuru'i wa maqa. Kalau tak jadi ayu lah jadi dia. Wa zuru'in wa maqami karim. Wa maqamin karim. Okey. Wa zuru'in wa maqamin karim. Yang tu bagus. Okey. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Sampai depan. Wa na'matin kanu fiha fakihina kaza. Fa sebenarnya fa, rendahkan lidah. Fa. Wa na'matin kanu fiha fakihina kazalik. Kazalika wa awrasnaha. Rendahkan lidah. Makhraj okey dah, tapi istifalnya tu masih. Wa awratnaha qauma. Wa awratnaha qauman akharin.
qauman akharin. Jangan kita qauman akharin. Dia seolah-olah macam ada sakta kat situ, terberhenti pause. suara kan. Tak nak, dia smooth dia. Qauman dia ada dengung tapi kadar tidak ditahan 2 harakat. Qauman akharin. Wa awrathnaha No, balik. No. Na. Nah. Wa Benar dia. awrathnaha qauman akharin. Yang itu ya. Qauman di sini, di sini pakai dekat di sini. Samakan. Akharin wa akharin wa awrathnaha. Gitu cara kita nak ingat ya keadaan baris yang nipis. Terima kasih banyak Ustaz menggetar ni. Okey, boleh baca tu, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terus boleh seorang lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Sila. Sambung ya Ustaz. Ni terus yang ta'ifada'a rabbahu. Ulang balik. Baik. Wazal. Ayat berapa 22. Ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ni nampak gambar ni, tak buka gambar videonya, okey? Minasyaitan. Okey, tak apa, baca tak boleh gambar tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma hati-hati pada bis tu jangan nampak macam terberhenti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Betul tak Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا. Ya, suara pergi. Dia ada pergi. Gitu. What's roken? Bukan yang pedas Ustaz ya? Tak, ini ha biasa. Tak pedas. Kalau pedas dia lagi nampak pedasnya, dia roh gitu saja. What's roken? Watrukil bahra. Terus sambung. Ya. Innahum. Okey. Sama-sama watrukil sampai mughrakun tu. Okey. Watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Kan taraku min jannati wa uyun. Wa zuru'in. Lagi rendah Wa zuru'in. Boleh? Wa zuru'in. Ya. Betul tak Terus. Okay. Wa zuru'in
كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا Cuba baca waqafkan dekat kadzalik tu. Ada tanda di situ. Wa na'matin kanu fiha fakihina kadzalik. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما bunyi qa. وأورثناها قوما آخرين وأورثنا فما Nah, sampai situ sampai akhirin. Saya ulang balik. Wa awrathnaha qauman muncung di mulut. Qauman وأورثناها قوما وأورثناها قوما betul macam mana Ustaz? Qauman. Yang penting sempurnakan huruf qaf tu. Qa, bunyi sebut qa. Qa. Qa lepas tu muncung dia. Qa, tanya kau, qa, qauman. Qauman, ya. Qauman. Okey, terus. Wa awrathnaha qauman akharin. Betul Ustaz? Sampai situ ya. Okey. Pada qaf ni hati-hati. Kadang-kadang bila waw banyak-banyak ya. Kita kadang-kadang terlepas baca yang kau. Punya qa. Kekalkan bunyi qa dia. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih atas bacaan semua ya. Jadi bila dibaca tu dapat manfaat kita yang mendengar. Jadi bila ada teguran, bimbingan tu, jadikan untuk teguran kita, bimbingan untuk kita, sama-sama untuk ingatan saya juga, ya, dan ingatan yang hadir semua di sini. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat semua. Jadi sekadar itu sahaja, ya, pertemuan kita pada hari ini, ya. InsyaAllah kita akan bahaskan ya hukum seterusnya dalam saghir, ya, bagi hukum-hukum dalam nun, sakinah dan tanwin, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu kefahaman kita, ya, kekuatan untuk kita terus menuntut ilmu, ya, dan dapat amalkan insya-Allah. Jadi saya sudahi ya, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallah walhamdulillah wal 'asri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Amin. Ustaz, Assalamualaikum. Semoga Allah panjangkan umur Ustaz, rezekikan. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih. Sihat selamanya. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.